Kita sekarang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu akan terus terjun kepada topik yang agak panas untuk liver ni, sebab ni yang siri 3. Mula tanda-tanda kenapa liver kita rosak, nombor 2 apa yang merosakkannya, tapi tak sempurna kalau kita tak bagi cara untuk mencuci liver atau liver detoxification. Liver pun perlu di-detox juga, sebab kerja liver untuk detox bahan-bahan yang berpoison atau bahan-bahan yang tercemar dengan petroleum dan sebagainya, betul? Tapi ada masanya kita juga kena cuci kelang kita ni, kita bagi dia rehat betul-betul. Jadi topik pada petang ini ialah berpuasa dan 9 cara lain lagi yang mampu membantu untuk kita, orang kata apa, kayu habis-habis. Saya dan anda sentiasa akan bertungkus lumus untuk menjaga kesihatan, sebab usaha di tangan kita, tetapi yang menentukan Allah SWT. Boleh? Okey, jadi tuan-tuan sekalian, anda kena mulakan dengan D&D diet, yang tu tak payah saya cerita. Nombor 2 ataupun masih lagi topik yang sama, iaitu dalam D&D diet pun ada berpuasa, betul tak? Puasa malam, puasa Isnin dan puasa Khamis, dan puasa hari putih. Kalau kita boleh buat semua yang kita cerita tadi, insya-Allah boleh membantu. Cuma apa lagi yang boleh kita tambah? So berpuasa, kata kunci di dalam berpuasa tu, selain daripada kita tak makan banyak, kita bagi liver kita istirahat, tak payah dia kerja kuat, habis-habis makan cuma 2 kali saja masa buka puasa dan bersahur. More pun kita dah janji tak makan banyak lagi dah sekarang, cuma air dan tak ada langsung gula, betul tak? Jadi liver kita cukup happy, dan bila dia happy, dia akan orang kata apa, regenerate, dia akan renew, dia akan memperbaharui. Juga ada satu perkataan yang dah dapat Nobel Prize pun oleh siapa nama tu, Jepun tu kan, dia dapat kajian tentang berpuasa. Jadi sebab perkataan yang dia keluarkan untuk dapat Nobel Prize ialah autophagy. Sebenarnya autophagy itu secara ringkasnya ialah macam lori recycle. So kabar lama punya lori itu, itu yang saya nak cari perkataan tu. Jadi kalau dia boleh jadikan badan kita ni semacam ada banyak sampah-sampah, bila waktu kita puasa tu dihantar lori-lori untuk ambil balik. Yang mana perlu dibuang betul, tapi tak semuanya dibuang betul, di-recycle. Ada juga protein-protein yang lama, mitokondria kita, sel kita yang dah mati, dah berkarat, yang tu dicuci habis. Tapi yang boleh diguna pakai, Tuhan bagi rezeki. Kalau tidak, nanti banyak juga badan kita dah jadi rosak kan. Dia recycle, maksudnya dia tukar daripada yang tak, contohnya yang fat soluble, dia boleh tukar jadi water soluble, supaya kita boleh dapat lagi contoh-contoh. Kita boleh ambil mineral-mineral dan trace mineral yang masih diperlukan, elektrolit dan ADEK, vitamin ADEK tu boleh kita absorb dengan baik nanti apabila kita makan bahan-bahan yang berkhasiat. Nombor 1, berpuasa memang dia punya kajian dah banyak sekarang yang mengatakan liver kita boleh diselamatkan. 1. Nombor 2 ialah dengan D&D diet tadi, kebetulan kita menggalakkan plate nombor 1 ataupun salad-salad kita dan sayur-sayuran, kalau orang Melayu kita panggil ulam-ulaman saja, sebanyak mungkin. Don't worry, kalau nak ikut formula body weight kali dengan 5. Saya ulang, body weight, berat badan kali dengan 5, barulah cukup untuk pemakanan siapa, bukan diri kita lagi dah, ataupun untuk mengenyangkan perut kita saja, tetapi adalah kawan baik kita, dinamakan Mr. Bacteria. Bakteria anda tahu memainkan banyak peranan. Selalu dulu-dulu orang takut bakteria ni bagi sakit, bagi demam semua kan. Tapi sebenarnya itu bakteria jahat. Yang kita perlu adalah seperti bakteria baik yang memerlukan serat-serat. Seperti Akkermansia nama tu. Akkermansia tu dia punya top bakteria yang bila dia makan, dia kenyang, dia bagi balik. Yang penting dia menjaga otak kita, dia menjaga juga banyak enzim dan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh bakteria. Contoh B12, kalau tak ada bakteria tak keluarlah B12 kita tu. Baik.
So cruciferous vegetable selalu yang saya sebutkan tu, yang anda pernah hafal pun, brokoli, cauliflower, apa lagi yang hijau-hijau ni, ambil spinach. Cuma berhati-hati kalau spinach tu, kalau siapa yang ada kidney stone ataupun ada masalah-masalah gout semua tu, hati-hati sikit, sebab kadang-kadang walaupun dia oxalate yang tinggi, tapi kadang-kadang dia kacau juga sendi-sendi kita tu. Kalau orang ada penyakit sendi, oxalate ataupun spinach ni dikurangkan. Bayam, okey, kangkung ada. Kalau orang Sabah Sarawak tu selalu saya sebut sayur midin, kalau kat sini pucuk baku dan semua jenis ulam-ulaman. Jangan risau, ambil je kalau asalkan dia asal dia daripada pokok dan lagi dia original, lagi tidak ada semburan pestisida, you ambil sebanyak mungkin. Sebab apa? Kalau dah sembur dengan pestisida, walaupun nampak makan banyak buah, banyak sayur, tapi liver kena kerja kuat juga. Faham? Okey, so yang penting ialah seperti sauerkraut tu, selalu saya tunjuk kepada anda macam mana kita buat dengan gobis. Diletak garam berlapis-lapis tu dan ditekan biar airnya sedikit. Lepas tu nanti lepas 5 hari cuba you makan, tengok, oh sedap bukan main. Okay, so macam jeruk tu. Lepas tu ada apa lagi, sprout, Brussels sprout, ya, pernah tengok kan. Ada apa lagi, jenis-jenis seperti, kalau tak salah saya, kalau di negara-negara semacam Asia ni, you boleh ambil daun karapole, tahu, daun kari, daun salam, ataupun ambil seperti apa lagi, daun moringa pun boleh. Baik, seterusnya, tadi masa berpuasa saya lupa nak kata tentang gula. Dah cakap belum? Gula memang kalau you berhenti dan you tak ambil gula yang nampak dan tak nampak, ataupun yang masuk dalam paket-paket yang you tak rasa manis sangat tapi rasa sedap je tu, confirm dia mengganggu you punya liver. So kalau you berhenti tu, you memberi peluang liver tu hidup balik. Seterusnya, garlic. Garlic tu anda kena tahu dia banyak dengan sulfur. Apa-apa saja yang bahan yang banyak sulfur is very good untuk mencuci liver. Tadi saya lupa nak cerita, dalam green vegetable tadi banyak dengan orang panggil sulforaphane. Sulforaphane ni terkenal untuk menghidupkan kembali liver cell yang dah mula agak lemah. So garlic tadi saya kata apa, bawang putih jangan lupa, dia juga merupakan antibiotik yang ternatural. Yang paling natural antibiotik namanya garlic, sebab dia antibakteria, antifungus, apa lagi, antivirus pun. Okay? Dan anti-inflammatory, antioksidan dan anti-cancer lagi. Jadi bawang putih ni jangan main lah. Okay? Banyak khasiat dia. Dan selalunya dia berpartner dengan kunyit. Betul? Kunyit ada curcumin, anda semua dah tahu, dia lawan radangan. Dalam liver yang dah penat, dia kadang-kadang meradang juga, maksudnya ada inflamasi, you boleh turunkan. Dia bagi repair, campur dengan puasa. Ya, ambil pula masa buka puasa tu ada kunyit lagi, bagus. Dan kunyit selalu datang dengan black pepper. Boleh ingat? Okey, so repair dan renew. Okey. Kat situ mitokondria, iaitu tempat pengeluaran tenaga sel-sel kita pun dapat orang kata legakan diri dan dia boleh berfungsi dengan baik. Dan tadi saya kata garlic boleh lawan kanser, turmeric pun boleh lawan kanser juga. Okey, seterusnya, yang ni famous lah. Beetroot. Okey, beetroot ambil dengan beetnya sekali, dia punya buah, dan dengan sayurnya sekali, daunnya sekali. Yang ni bagus untuk mendetox liver, meningkatkan bile production. Bile kan, yang hijau tu. So kita kena biarkan bile tu, orang kata apa, lancar berjalan. Dia bukan saja banyak, tapi dia tak mau jadi pekat. Kalau pekat susah, nanti lekat-lekat pula. Bahaya tu kalau tak jaga betul bile ni. Dan dia mengurangkan masalah fatty liver semua. Okey. Yang penting, kalau ada masalah fibrosis, ada masalah-masalah liver enzyme yang nampak tak cantik, bila you buat blood test kan, kadang-kadang you nampak macam tinggi je you punya blood liver enzyme tu. Itu nak kena dibantu oleh makanan-makanan, termasuk beetroot tadi. Okey, seterusnya yang paling popular untuk liver, nak cuci dia pakai atau makan mushroom. Mushroom ni memang best lah. Kalau you tahu, dia antara yang tertinggi ada glutathione. Glutathione ni famous, namanya pun orang kenal, tetapi yang penting tujuannya ialah melawan free radical.
Maksudnya dia nak hilangkan benda-benda yang dah oxidize, tahu, yang dah berkarat tu. Okey, apa jenis mushroom pun boleh. Ada orang kata yang jenis oyster, ada setengah kata turkey tail, tak apa. Di design tu asalkan tak beracun, jaga baik mushroom, you boleh makan. Lepas tu yang buah yang famous, selalu saya kata apa, top fruits, ataupun selalu orang buat untuk masakan atau buat salad ni namanya avocado. Avocado ni memang one of the best, memang masih lagi bertahan. Dia punya takta dia top 2, top 3, always you akan dengar avocado akan datang balik. Lepas tu olive oil, kalau dapat extra virgin olive oil you boleh pakai, sebab minyak-minyak ni akan mendetoxkan liver, meningkatkan you punya enzim, bukan meningkatkan, maksudnya membetulkan liver enzim tu, dan mengurangkan masalah orang panggil insulin resistant dari sudut gula dalam badan kita. Dia membantu menurunkan masalah gula. Baik, kacang-kacang kalau you nak campur sikit, almond, Brazil nut bagus untuk dapat selenium nanti. Dan seterusnya, nombor 8 ialah lemon drink. Buat lemon, selalu kalau you tak boleh ingat hari ni, you tengok balik, saya ada pernah buat kat YouTube pun ada, namanya air lemon. Okey, berapa khasiat dia. Dan kita tutup cerita dengan kopi. Selalu bila liver, sebab ni kajian yang kebelakangan sekali, the latest. Kan saya kata dulu orang kopi tak boleh makan lah, tak boleh tulas semua, dengan syarat tidak ada susu, tidak ada apa, tidak ada gula. Kopi Okau, orang panggil apa, long black lah, masalah-masalah ni nama macam-macam. Tapi bagi saya kopi Okau, yang kalau boleh ambil yang original, yang tidak banyak digoreng, masakan diproses. Takkan you boleh ambil daripada pokok biji dia terus buat kopi, tak. You kena ada bahasa yang digunakan untuk gorengan tu. Selalunya orang campur macam-macam nak bagi sedap kopi dia. Tapi kalau yang paling baik, tidak ada gula, tidak ada garam, tidak ada bahan, kadang-kadang mentega semua dia masuk dalam tu juga, kan. So tolong ambil yang original, se-organik mungkin. Rasanya lebih pahit sebenarnya, tapi itulah dia untuk menghilangkan masalah liver yang kalau berpenyakit pun, ataupun mengurangkan masalah cancer of the liver. Faham? Okey, so kita dah habis. Cuma tinggal vitamin ataupun suplemen yang you jangan lupa, sebab liver maklum saja zaman sekarang, walaupun makanan saya sebut tadi cantik-cantik semua, tapi tanah tu dah tak cukup dia punya baja yang betul. Asyik NPK je, sodium, phosphorus dengan potassium. Jadi ada lagi 80 mineral yang dah hampir pupus daripada tanah-tanah yang terlalu banyak kali diguna pakai. So you kena cari choline, vitamin B, choline, untuk liver punya problem ni. Lepas tu kalau dari segi tambahan D3K2, nampak tak? D3K2 memang kat mana-mana pun memang laku dia. Memang maksudnya orang memang cari D3K2 untuk menguatkan balik organ-organ seperti liver ni. Okey. Lepas tu omega 3 yang datang daripada, kalau kita dah liver tu, kalau ada mercury dengan ikan, dengan seafood semua tu, kita kena kurangkan. Walaupun ikan semua tu bagus sebab ada omega 3, tapi disebabkan dia disalut dengan zaman sekarang ni banyak sangat heavy metal, terutama sekali mercury, so you kena ganti dengan bijirin seperti sacha inci oil. So kita kan dah keluarkan DND369 tu, tak apa, itu adalah untuk omega 3. Tetapi bila you ambil satu lagi nama tocotrienol, vitamin E, seperti kelapa sawit punya minyak tu, yang tu bagus, especially the red kelapa sawit tu, kan ada minyak yang merah tu kan. Ataupun kalau nak buat goreng apa-apa, you pakai minyak kelapa sawit atau minyak kelapa. Jangan pakai minyak-minyak daripada jenis apa, sayuran tu. Ingat tak, canola, soya, saya kata apa lagi tu, daripada sunflower, cottonseed, tu minyak-minyak tu dah diproses. Okey. Dan last sekali, you tolong kopi ni, TUDCA, ada satu bahan yang ni orang kata apa, among the top. Kalau pergi mana-mana pun cari formula untuk
untuk nak jaga liver mesti ada TUDCA, TUDCA. So yang ni you boleh belilah, tak ada masalah. Okay, online pun ada, no problem. Dan saya doakan semoga anda sentiasa sihat walafiat, dunia anda bahagia, akhirat syurga. Kalau siapa dah nak balik-balik ke rumah ni, awal sikit nak beraya kampung, berhati-hati, bawa pelan-pelan. Saya tahu jam kiri kanan sekarang. Kalau sekarang lah, mungkin 2-3 hari lagi boleh lega sikit, saya tak tahu. Tapi yang penting jangan terlalu lupa diri. Walaupun kita longgar, COVID masih lagi belum selesai. Betul-betul? Okay. Last kali ialah tentang let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.